Datang seorang laki-laki jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, idza ra'aitu salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'an a'adkhulul jannah. Qala na'am. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana khaira ummah wa ba'asa fina rasulan minna yaslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa. Wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amkaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, caburkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Asy-Syakirin, Keramat Wangsa, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah, sahabat yang berada di page geng Ustaz Cintakan Ulama, seluruhnya, mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita bermula pagi sampailah ke saat ini insya-Allah. Dalam kesempatan yang ada ini, saya nak berkongsi dengan satu tajuk yang mana kita nak sama-sama cari dan kita nak raih. Tak lain tak bukan, tajuknya jom meraih rahmat Allah. Kenapa kita nak meraih rahmat Allah? Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan kerana sebab amalan kita. Setiap daripada kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Pada malam ni saya nak tanya, siapa yang dia yakin dah yang dia ni dah boleh masuk syurga? Angkat tangan. Tak ada lagi. Siapa malam ni dia tak yakin lagi dia boleh masuk syurga? Angkat tangan. Pun tak ada juga. Siapa yakin dia masuk syurga pada malam ini? Jangan angkat tangan. Alhamdulillah, semua ahli syurga. Amin, sebut amin. Kenapa berat nak sebut amin? Takut tak percaya boleh masuk syurga. Yang ni kita nak bincang. Ada orang dia masuk syurga dalam keadaan dia beramal. Allah sebut dalam Al-Quran, antaranya Allah sebut dalam ayat surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Taubah 105. Allah kata beramallah
Allah akan melihat amalan kamu, apa yang kamu kerjakan, termasuk Rasulullah, termasuk orang-orang yang beriman, dan akan dikembalikan kamu kepada segala kerja buat kamu itu yang nampak dan tak nampak. Dan Allah akan tunjukkan di atas apa yang kamu lakukan ketika kamu duduk di muka bumi. Yang kita buat ni, kita rasa amal-amal kita tu dah boleh meraih syurga Allah. Jawapan dia belum. Kerana amal-amal soleh itu terlalu banyak. Ada orang dia kuat sembahyang, dia kuat bersembahyang, dia kuat solat, tapi tang puasa dia malas. Ada orang dia kuat puasa, tapi tang sedekah dia bakhil. Ada orang kuat bersedekah, tang puasa dia tak larat. Nak cari semua manusia boleh melakukan amal-amal yang soleh, yang dipanggil solihat, terlalu banyak dan terlalu sempurna, hampir-hampir mustahil. Jadi ustaz, apa yang kita buat ni, kalau kita dah masuk syurga dengan sebab rahmat Allah, apa datang sembahyang? Yang kita buat ini sebagai tanda kita taat pada Allah. Orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang zakat, orang yang sedekah, baca Quran, orang yang zikir, merupakan sebahagian tanda-tanda ketaatan di atas apa yang dilakukan. Dan bila dia ada melakukan perkara ini, dia masuk syurga besok. Syurga dia ada kelas. Syurga dia ada kelas. Dalam keadaan syurganya bila masuk ada kelas. Balanya syurganya itu syurga yang cukup luar biasa. Yang kedua, ada orang masuk syurga tapi tak ada amalan. Dalam keadaan dia peluk Islam zuhur, tiba-tiba maghrib meninggal dunia. Terkadang dia tak sempat lagi mandi hadas besar masuk Islam. Solat jauh sekali, Quran jauh sekali, puasa jauh sekali. Dalam keadaan dia tak melakukan apa-apa amalan, tiba-tiba dia masuk syurga Allah sebab dia punya dosa sudah diampunkan. 80 tahun sembah berhala, hujung dari umurnya dia memeluk Islam, bersih macam bayi yang baru lahir. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu, kata Nabi. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah tak ada dosa, kosong, macam bayi yang baru lahir, dalam keadaan dia itu tak buat amalan. Ada orang dia buat dosa. Sayangnya Allah pada kita, bila niat nak buat baik, kita dapat 1 pahala. Bila buat baik perkara tersebut, dapat 10 perkara. Dan kadang-kadang 10 digandakan menjadi 700. Tang mari Lailatul Qadar diganda lagi, mari hari-hari tertentu diganda lagi, dalam kadar yang cukup banyak. Apabila buat dosa, baru niat, balik ni aku nak rembat selipar Pak Imam, baru niat, tak dapat dosa. Bila rembat, dapat 1 dosa, 1 saja dosa. Bila bertaubat, Allah hapuskan dosanya. Subhanallah. Yang keempat, ada orang masuk dalam syurga walaupun dia itu melakukan maksiat. Ini kita nak bincang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun." Surah Az-Zumar ayat 53-54. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa, yang menzalimi diri dia, yang melakukan maksiat, jangan kamu putus harapan, berputus asa daripada rahmat Allah. Dan sesungguh-sungguhnya Allah itu mengampunkan seluruh dosa-dosa, dan dia itu maha pengampun lagi maha penyayang. Digabungkan perkataan Al-Ghafur, banyak sangat ampunannya. Ghafir, mengampun. Al-Ghafur, bukan saja mengampun, keampunan dia sangat banyak. Digabungkan Al-Ghafur dengan nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim.
Ar-Rahman dia pemurah, Ar-Rahim penyayang. Dan sifat Allah kepada orang yang beriman dia Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang yang beriman dia sangat sayang. Sebab tu yang Allah beri atas muka bumi ini sifat Ar-Rahman dia. Lalu sifat Ar-Rahman, sifat pemurah Allah itu kena tempiasnya seluruh makhluknya, yang beriman, yang tak beriman. Yang sembah berhala paling kaya, yang tak sembahyang paling kaya, yang lawan dia seluar pendek, kakinya panjang, bajunya ketat, dadanya bidang, rambut berterbangan, bak Pontianak, Gua Musa, paling sihat, paling cantik, paling mewah, paling selesa hidupnya. Dalam keadaan Allah beri bukan sifat Ar-Rahim, tetapi sifat Ar-Rahman, pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpah kurnia rahmatnya melimpah ruah. Dalam ayat yang lain disebut dengan perkataan warahmati wasi'at kulla syai'in. Kulla syai'in. Warahmati, dan rahmatku itu wasi'at, merangkumi, melitupi kulla syai'in, segala sesuatu atas muka bumi. Baik dia binatang, baik dia beriman, baik tak beriman, semua kena tempias rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ini ditafsirkan oleh, dalam tafsir Abdul Rahman As-Sa'di, dalam tafsir, jadi satu tafsir nama dia Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Untuk guru ini dia ada satu tafsir dipanggil tafsir Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, ditulis oleh Abdul Rahman As-Sa'di. Dalam menafsirkan ayat Al-A'raf 156, warahmati wasi'at kulla syai'in, dia menafsirkan As-Sa'di kata minal alamil uluwi wa sufli wal barra wal fajir wal mu'min wal kafir fala makhluqa illa waqad wasalat ilai rahmatullahi wa ghamarahu fadluhu wa ihsanuhu. Kata Tok Guru ini dalam menafsirkan ayat warahmati, dan rahmatku wasa'at kulla syai'in, merangkumi seluruh perkara. Dia kata sesungguhnya rahmat Allah itu mengenai kepada seluruh alam yang atas, alam yang bawah, benda yang namanya orang yang baik, orang yang fajir, orang yang mukmin, orang yang kafir, tidak terlepas mana-mana makhluk, melainkan qad wasalat ilaihi rahmatullah, melainkan sampai kepadanya rahmat Allah. Lalu apa yang kita faham? Kalau kita bersalah, ada peluang Allah nak melihat kesalahan kita, ada peluang Allah nak mengampunkan kita. Dan ayat tadi Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 54, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, jangan kamu merasa putus asa bila kamu memohon ampun daripada Allah, meminta rahmat daripada Allah. Di atas dosa-dosa yang kamu lakukan, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah suruh kita balik kepada Dia. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma lam tunsarun. Hendaklah kamu rujuk balik kepada Tuhanmu, kamu menyerah diri kepadanya sebelum datang kepada kamu azab, dan ketika itu kamu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita faham dalam hal ini, kita dah bincangkan hari itu, tajuk hari itu sambung hari ini. Kita dah bincang tajuk hari itu senangnya masuk syurga. Maksud sebaliknya, susahnya masuk neraka. Betul? Ke tak betul? Tuan-tuan tengok saya macam COVID-19 ni kenapa? Betul tak betul? Kalau masuk syurga tu senang, nescaya masuk neraka tu payah. Itu kita kena faham. Sebab itu masuk syurga semudah apa, kata Nabi. Datang seorang laki-laki jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, idza ra'aitu salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'an a'adkhulul jannah, qala na'am. Hadis daripada Abu Hurairah, hadis sahih. Wahai Rasulullah, kalau kau tengok aku ni solat hak wajib je,
sebelum dan selepas isyak tak solat, witir tak solat, solat malam lagi tak buat, hajat tak buat, malam solat tak buat, tahajud tak buat, tak ada, taubat tak buat, besok pagi solat duha tak buat, tak buat. Aku solat wajib 5 ketul sehari semalam. Dan aku puasa wasumtu Ramadan, aku puasa sunat saja. Kalau muslimat lagi senang nak masuk syurga. Apa kata Nabi dalam hadis daripada Abdul Rahman bin Auf? Apa dia? Iza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha. 4 syarat muslimat kalau ada suami, tak ada 3. Apa dia? Puasa apabila solat wajib baginya 5 waktu. Senang sebab muslimat ada masa-masa cuti Malaysia. Sebab tu orang lelaki tak ada. Kalau ada pun umur dah 70 tahun, 80 tahun lelaki-lelaki, kenapa tak sembahyang pakcik? Haid ustaz. Pun ada juga macam tu. Cuma masalah muslimat, bila dia dah bersih, dia lambat-lambatkan mandi hadas. Dan bila lambat mandi hadas, dia menangguhkan solat. Ini masalah besar bagi muslimat. Yang kedua kata Nabi, kalau dia puasa bagi Ramadan sahaja, senang. Sebab bukan seluruh Ramadan dia ada cuti-cuti, cuma dia kena qada. Tetapi jahatnya kadang-kadang muslimat, dia qada bila dekat-dekat nak masuk Ramadan yang